ada makanan. Rasa kelas bahasa Melayu, tapi ada makanan. Tengok jap. Wah, buah lah. Bila tengok lapar lah pula. Ni apa pula ni? Sedapnya roti ni. Assalamualaikum. Cikgu. Terkejut saya, cikgu. Apa intai-intai tu, Luqman? Tak ada. Saya bila sampai dekat sini, tengok ada makanan atas meja. Saya pun buka lah, cikgu. Buka je. Dia minta kebenaran belum ni? Belum, cikgu. Minta maaf. Belum. Tak apa, tak apa. Okey, Luqman. Cikgu nak tanya. Kita ada buah, ada sayur, kita ada roti. Luqman tahu tak, makanan-makanan ni memberikan sumber kepada tubuh badan kita? Tak tahu pula, cikgu. Saya tahu makan je. Tak tahu, tak apa, Luqman. Okey. Cikgu nak beritahu Luqman, sayur dengan buah tu menghasilkan apa untuk kita. Cikgu nak Luqman buka bawah tudung saji tu. Ya, betul. Okey. Ada petunjuk, cikgu? Ya, cikgu dah letak dah. Saya ambil, letak. Ya, ambil. Okey, saya tunjukkan dekat kawan-kawan, boleh, cikgu? Boleh. Vitamin, cikgu. Vitamin, okey. Buah dengan sayur memberikan vitamin untuk tubuh badan kita. Okey. Manakala roti? Okey. Saya buka. Karbohidrat. Ya, betul, Luqman. Karbohidrat dihasilkan daripada hasil-hasil seperti gandum, roti ataupun nasi. Okey. Jadi Luqman, inilah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Walaupun kelas bahasa Melayu, ada juga kita selitkan mengenai makanan. Okey, baik, cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Luqman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan khas bahasa Melayu komunikasi tingkatan 2 bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Halim. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Luqman. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah sihat. Luqman? Makin sihat, cikgu. Alhamdulillah. Dan kita juga kawan-kawan bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan. Assalamualaikum, cikgu. Apa khabar? Baik, terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri yang sudi bersama dengan kita. Ramai yang tertanya-tanya, cikgu, apakah kaitan gimik kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, Luqman. Terima kasih, Luqman. Sama-sama. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah mengenai tajuk dia, makanan sihat, badan sihat. Okey. Kita tengok kepada definisi apa yang kita dah belajar tadi mengenai karbohidrat, vitamin dan juga protein. Ya. Okey. Karbohidrat merupakan sebahagian organik berupa unsur oksigen, hidrogen dan juga karbon yang terdapat semula jadi pada tumbuh-tumbuhan. Tu yang tadi kita nampak ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey. Untuk vitamin pula, bahan organik yang sangat penting diperlukan oleh badan dengan jumlah yang kecil dan berperanan dalam pertumbuhan badan kita supaya badan kita tu seimbang dengan kita punya besar dan juga ketinggian BMI kita tu betul lah. Okey. Dan yang ketiga, protein. Protein merupakan zat yang membina tubuh, terdapat dalam daging, susu, telur ataupun ikan dan juga lain-lain. Okey, ia membaiki segala bahagian tubuh yang rosak. Maknanya bila kita kerap makan daging ataupun sumber-sumber daripada protein ni, luka kita ni akan cepat sembuh, Luqman. Baik. Jadi, tak dapat tidak, cikgu, badan kita perlukan kepada 3 sumber ini kan, cikgu? Ya, 3 sumber ni yang paling utama. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, vitamin. Dan yang ketiga, protein. Baik, cikgu. Kita nak berehat seketika. Boleh tak? Boleh. Terima kasih, cikgu. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah rendah.
Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak belajar tentang piramid makanan. Kalau lihat di sebelah saya ada piramid. Jom kita belajar dengan Cikgu Halim apakah yang disebut sebagai piramid makanan. Silakan Cikgu. Okey Luqman, kita boleh tumpukan ke slide lah kawan-kawan. Kawan-kawan Luqman mungkin boleh tengok di rumah jugalah. Betul. Slide ni. Okey, mengenai piramid makanan. Okey, apakah itu piramid makanan? Luqman, boleh baca Luqman? Boleh Cikgu? Piramid makanan Malaysia memberi panduan kepada kita dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil setiap hari mengikut kumpulan makanan. Terdapat 4 aras dalam piramid makanan Malaysia, di mana bilangan kumpulan makanan paling banyak yang perlu diambil diletakkan pada dasar piramid. Selaras dengan bukti saintifik dan status pemakanan rakyat Malaysia yang terkini, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memperkenalkan Piramid Makanan Malaysia 2020 yang merupakan semakan semula kepada Piramid Makanan 2010. Antara perubahan besar dalam Piramid Makanan Malaysia 2020 adalah okey, nanti kita tunjuk. Okey Luqman, sebelum tu kita nak beritahu dengan murid-murid di rumah apakah itu piramid makanan. Seperti yang Luqman telah cakap tadi, piramid makanan adalah panduan. baik. Panduan kepada kita untuk menentukan jenis dan kuantiti makanan. Okey, maknanya makanan yang kita ambil sehari-harian tu di rumah tu, murid-murid boleh berpandukan kepada aras-aras yang telah ditetapkan. Okey. Piramid makanan yang cikgu buat tu di hadapan Luqman tu. Betul. Kita ada 4 aras Luqman. Okey. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Sebelum tu cikgu nak terangkan dululah. Boleh Cikgu? Okey, piramid makanan ni adalah yang terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020. Memang ada perubahan dari segi aras-aras dia yang diubah lah. Kalau dulu sayur tu ada pada aras yang kedua. Sekarang ni Aras sayur dengan pertama. buah-buahan dah Aras 1. jadi aras yang pertama. Maknanya kita kena makan lebih banyak. Okey, Betul. kita tengok Luqman. Okey, inilah piramid yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020. Kita tengoklah sama tak dengan apa yang cikgu telah buat. Okey, yang bawah tu ialah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey Luqman, kalau tengok depan tu kita ada sayur apa Luqman? Bagi satu nama. Baik, lobak Cikgu. Okey, lobak, pandai Luqman. Okey, yang aras kedua hasil daripada gandum ataupun beras ataupun bijirin. Okey, kalau kat situ Luqman, boleh tengok Luqman. Saya lihat ada roti Cikgu antaranya. Ada, ya betul Luqman, ada roti. Dalam gambar pun ni pun ada roti ya murid-murid. Okey, kemudian pada aras 3 kita akan bahagi kepada 2, iaitu daripada produk-produk tenusu seperti keju. Keju, pandai Luqman. Okey, dan juga kita ada sumber protein daging, Betul. ayam, Ikan. Lepas tu ada apa tu? Ketam kat situ Ada Luqman. ketam, Betul Cikgu. Luqman. Supaya tak sepit saya. Ketam mati. Okey, kemudian dan yang aras paling tinggi sekali ialah aras yang keempat. Kita ada gula, kita ada garam, kita juga ada minyak masak. Betul. Okey, sama tak Luqman gambar yang cikgu tunjuk ni dengan apa yang cikgu bawa dalam studio kita hari ini? Sama Cikgu. Okey Luqman. Okey, apa yang perlu kita makan dan berapa yang dicadangkan? Okey Luqman, kalau boleh tengok kat bawah ni kita ada buah-buahan dan kat sini kita ada sayur-sayuran. Okey. Sayur-sayuran dan buah-buahan kita bukan kita cadangkan. KKM yang cadangkan. Kita ambil melebihi 3 sajian dan 2 sajian. Maksudnya Luqman kat sini aras paling bawah ni ialah aras yang paling banyak yang perlu kita makan kerana ia menghasilkan vitamin. Okey. Yang kedua, aras 2 ni karbohidrat. Sajian dia 3 hingga 5 sajian satu hari. Okey, dan aras ketiga kita ada sumber protein
1 hingga 2 saja. 2 sajian sehari. Maksudnya 1 hingga 2 bandingkan dengan yang aras 1 ni, mana yang lebih banyak Luqman? Kalau ikutkan aras 1 lagi banyak cikgu. Okey, aras 1 lagi banyak. Mana aras 3 dan aras 4 ni kita kena kurangkan makan. Banyakkan makan aras 1 dan Betul. juga aras 2. Okey, mengapa aras 2 ni penting Luqman? Sebab karbohidrat untuk kita punya tenaga. Betul ke cikgu? Pandai Luqman. Hebatlah Luqman. Terima kasih. Abang ambil kelas tambahan ke kat luar? Okey, betul Luqman. Karbohidrat memberikan kita sumber tenaga. Contohnya makanan ruji rakyat Malaysia. Apa dia Luqman? Nasi cikgu. Nasi, betul. Okey Luqman. Seterusnya, apakah kepentingan piramid makan ni Luqman? Kepentingan dia untuk kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Betul. Okey, kemudian untuk memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga dan terhindar daripada jangkitan penyakit. Okey, kita tahu kan Luqman, zaman sekarang ni orang makan je. Kalau kita tengok dalam TV ke dalam Facebook ataupun Twitter, kita nampak orang asyik buat penceritaan mengenai makanan. Bukan tak boleh makan, boleh Luqman, tapi kita kena jaga makan dan ikut apa yang telah disarankan menggunakan piramid makanan. Okey. Kemudian ia juga dapat mengurangkan risiko penyakit berjangkit seperti obesiti, diabetes dan juga hipertensi. Okey Luqman. Ya cikgu. Okey, cikgu dah ajar sikit tadi, kita dah bagi nota, kemudian kita nak ujilah Luqman dengan kawan-kawan kat rumah. Alamak. Tapi tak apa, kita boleh cuba. Okey, bagus Luqman. Kita mesti mencuba. Betul. Walau dalam apa juga keadaan. Ya. Okey, sekiranya Luqman dapat menjawab uji bina ni, cikgu akan berikan. Ada ganjaran ke cikgu? Mestilah ada. Kita dah ada Okey, papan barulah token di semangat. hadapan. Okey Luqman. Okey, kita tengok Luqman cikgu akan berikan kebenaran kepada Luqman untuk membuka semua pintu-pintu ni, pintu pertama hingga pintu yang ke-10. Baik. Kemudian Luqman akan cuba ingat dalam masa 15 saat. 15 saat. 15 saat. Okey. Berpandukan kepada piramid makanan yang ada di hadapan Luqman. Baik. Okey Luqman, boleh mulakan Luqman? Okey, saya buka ya. Buka Luqman. Baik. Yang pertama kita ada gambar apa tu Luqman? Keju, cikgu. Keju, okey. Okey. 3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Okey, saya tekan sekali lagi. Okey, mungkin sedikit lambat. Ke-9. Cikgu tekankan nombor Boleh 10. cikgu? Saya tekan semula yang nombor 6 dan yang terakhir 7. Okey Luqman, tengok gambar ni baik-baik. 15 saat anda bermula daripada sekarang. Okey, keju, buah-buahan, minyak. Berpandukan kepada piramid tadi Luqman ya. Betul? Okey. Roti, daging. Okey. Okey cikgu. Okey Luqman, boleh? Boleh. Okey, boleh tekan reset semula. Okey. Okey Luqman, sila jawab. Okey, baik. Saya tekan yang pertama dulu ya. Pertama. Okey, keju tadi. Keju berada pada aras 2 cikgu. Aras 3. Aras 3. Betul Luqman. Okey, aras 3. 3 di kat mana aras tadi? 3 tadi? Sekejap. Saya ingat saya di sini. Di sini. Okey, betul Luqman. Okey, seterusnya Luqman. Nombor 2. Nombor 2. Aras 2. Aras 2. Apa yang ada pada aras 2? Karbohidrat. Ya betul. Roti. 3 di mana roti? 3 kan? Saya cuba tengok. Sayur silap. Buah-buahan. Okey. Yang mana ya? Sekejap saya tekan balik. Roti cantik. Okay. Tak apa. Teruskan terus dengan sayur-sayuran. Okay, sayur yang pertama cikgu. Ya, pertama betul. mestilah Aras 9. Ingatan Luqman sungguh baik. Terima kasih cikgu. Luqman. Seterusnya. Okey. Minyak aras 4. Aras 4. 4 di sini saya rasa. Kita cuba tengok. 3. Aras 3.
4. Okey, aras 4. Betul, Okey. Luqman. Minyak berada pada aras 4. Kawan-kawan minyak apa, Luqman? Kawan minyak seperti lemak. Lemak, betul. Okey. Apa lagi Gula. Gula dan juga betul. Garam. garam. Okey, yang terakhir Okey. adalah aras 3. Sebelum buka tu, apa rasanya? Okey. Kalau aras 3, protein cikgu kan? Protein, betul. Macam ikan, Ikan, daging, daging, ayam. ayam. Lepas tu susu. Susu. Okey, betul. Susu. Okey. Lepas tu ayam Ayam dia mengeluarkan apa daripada telur. badan dia? Telur. Okey. Okey, Luqman. Betul. Okey, boleh buka, Luqman. Saya Yang ke-10. cuba. Kita lihat apa gambarnya. Okey, Daging. Luqman. Daging, Luqman. Okey. Yeah. Makna kata di sini, Luqman sudah mengingat aras-aras piramid makanan dan juga boleh menjawab soalan yang telah cikgu berikan. Ni Okey. seperti pentaksiran kita lah di dalam Betul. kelas, Luqman. Okey, Okey, cikgu. Luqman, oleh kerana anda sudah berjaya, boleh letakkan 2 token. 2 token. Terima Ya. kasih cikgu. Okey, letak ikut anak panah, Luqman. Okey, baik. Yang pertama. Yang pertama, Baik cikgu. Sementara saya nak letakkan ganjaran untuk diri saya sendiri. Kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? okey, Luqman, cantik. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Aduh, peninglah nak pilih makanan yang banyak karbo ke ataupun yang banyak vitamin. Jangan pening-pening. Jom kita belajar dengan Cikgu Halim. Cikgu Halim, Ya, saya, macam mana Luqman. kita nak memilih makanan yang berkhasiat? Okey, macam mana kita nak memilih makanan yang berkhasiat? Okey, kita akan masuk ke segmen yang seterusnya. Pilih makanan berkhasiat. Okey, Luqman. Kita tengok slide. Okey. Suku-suku separuh. Luqman pernah dengar? Suku-suku separuh. Pernah dengar cikgu? Pernah dengar. Okey, bagus, Luqman. Boleh Luqman baca yang atas tu? Baik. Suku yang pertama adalah untuk karbohidrat. Okey, suku yang pertama adalah untuk karbohidrat. Ya. Karbohidrat tadi terdiri daripada Baik, roti, nasi Ya. dan juga kekacang. Betul. Okey, suku yang kedua, Luqman. Suku yang kedua adalah untuk protein. Suku yang kedua adalah untuk protein pada aras yang ke Tiga. Tiga, Luqman. Baik. Betul dah sebut tadi. Jangan yakin. ragu-ragu dengan jawapan anda. Okey, terdiri daripada daging, Ayam, ikan, telur, keju, okey, dan separuh lagi dipenuhi dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, di sini Luqman dengan kawan-kawan mungkin dah boleh terfikir. Apakah makanan dan sumber apa yang dikeluarkan yang sepatutnya kita makan untuk tubuh badan kita menjadi lebih sihat. Betul. Okey. Separuh tadi sayur-sayuran dan juga buah-buahan berada pada aras yang paling bawah, aras 1 yang disarankan 3 hingga 3 dan juga 2 hidangan. Okey. Suku yang pertama adalah untuk karbohidrat. Karbohidrat tadi disarankan berapa? 1 hingga 3 cikgu. Ya, 1 hingga 3. Dan juga suku yang kedua untuk protein. Ya. Protein ni tadi daripada ikan, ayam dan juga kawan-kawan dia lah. Okey, yang ni tadi pengambilan dia Seingat saya 1 hingga 2 sajian. 1 hingga 2 sajian. Okey, betul, Luqman. Maknanya kat sini kita kena makan makanan yang paling banyak di aras Bawah. 1, aras 2 sedikit Ya. dan juga aras 3 sedikit. Kalau boleh elakkan yang aras 4 tu lagi baik, Luqman. Betul. Untuk kesihatan dan tubuh badan kita yang lebih baik. Okey, Luqman. Kat sini ada rahsia, Luqman. Macam mana Luqman nak letakkan suku-suku separuh ni dalam makanan. Bagaimana, Mungkin, cikgu? kawan-kawan kat rumah pun mungkin nak tahu kan? Betul. Okey.
Suku separuh. Okey, suku yang pertama kita genggam tangan Luqman. Okey. Suku yang pertama. Suku yang kedua, buka tangan. Buka. Suku yang ketiga kita cedok Luqman. Cedok Luqman. Okey. Suku separuh. Maksudnya suku ni banyak ni je lah Luqman. Baik. Okey, suku banyak ni je tapak tangan. Okey. Dan yang ketiga cedok tu separuh, maknanya dapatkan yang lebih banyak dalam makanan kita. Okey, Luqman boleh baca Luqman? Boleh cikgu. Dengan membuat kaedah ini, jumlah karbohidrat yang diambil adalah pada tahap yang sesuai di samping mendapat protein dan serat yang mencukupi. Betul Luqman. Tu yang cikgu cakap tadi sebelum ni. Dulu nasi, roti semua berada pada aras satu. Sayur-sayuran berada pada aras yang kedua. Sekarang ni KKM sudah tukar aras satu dan juga aras dua sesuai dengan keperluan kita. Betul. Pada zaman sekarang. Okey. Cikgu nak uji Luqman dengan kawan-kawan di rumah. Ujian ni pentaksiran ni cikgu nak tanya seimbang ataupun tidak. Boleh cikgu. Berdasarkan gambar yang cikgu bagi. Okey. Okey Luqman, kita tengok gambar yang pertama. Wah, nasi lemak. Nasi lemak. Okey, nasi lemak ni seimbang tidak Luqman? Saya rasa seimbang. Seimbang kerana kalau kita lihat nasi lemak dia ada protein macam protein. telur, Ya, betul. ada karbo macam nasi, Ya. dan juga ada vitamin. Ya. Iaitu ada sayur-sayuran macam ada timun. sayur seperti timun. Tapi sekarang ni nasi lemak pun sudah berubah dia punya pergerakan semasa dia tu kan. Betul. Jadi kita kena bijak untuk memilih nasi lemak yang Sihat. Okey, yang kedua Luqman. Roti Ini pun canai. yang ni saya rasa macam tak seimbang lah cikgu. Tak seimbang. Sebab apa Luqman? Sebab dia ada karbo je. Sebab dia ada karbo sahaja. Tapi kalau cikgu letak kuah, Letak kuah, lagi tak elok. lagi tak elok. Sebab Betul apa ke Luqman? cikgu? Sebab lemak. Betul ke? Kuah daripada kacang dal contohnya kan. Kacang dal. Seimbang cikgu. Seimbang. Kurang tepat Luqman. Dia kurang seimbang lah. Kurang sebab seimbang. dia tak ada apa yang tak melengkapi tu. Dia tak ada vitamin. Vitamin. Okey, pandai Luqman. Okey, yang ketiga Luqman. Burger. Ni Wah. kegemaran rakyat Malaysia. Betul. Tengok pun dah terliur cikgu Ya. Okey Luqman, seimbang ataupun tidak? Seimbang cikgu. Seimbang. Yang ni kita boleh nampaklah daripada gambaran yang cikgu tunjuk dalam ni pun kita dah ada sayur, kita ada sumber protein, kita ada karbohidrat, kita ada vitamin. Keju pun ada Luqman. Betul. Memang Cukup lengkap seimbang. cikgu. Cukup lengkap, ya. Okey, sebenarnya burger ni adalah makanan yang seimbang. Okey. Cuma jangan diambil secara berlebihan. Okey. Nanti badan kita tak sihat. Okey Luqman, yang terakhir. Mi segera Luqman. Ini pun kegemaran kita cikgu. Memang Luqman. Cikgu pun makan kadang-kadang. Jangan beritahu kawan-kawan tau. Okey cikgu. Tapi saya lihat dia macam mi sahaja cikgu. Ya. Tiada mi sahaja. sayur dan tiada yang lain. Saya rasa tidak seimbang. Betul Luqman. Mi segera ni tidak seimbang sebab dia hanya karbohidrat. Okey, Luqman. Cikgu nak Luqman buat 2 ayat ringkas. Baik. Berdasarkan gambar ni. Okey. Saya buat ayat Ya Luqman. untuk nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan yang seimbang. Okey. Ini kerana mempunyai karbo, vitamin, protein yang boleh memberikan tenaga kepada badan. Okey, bagus Luqman. Boleh cikgu Ni aras tinggi dah Luqman. Boleh letak satu token lagi Terima Luqman. kasih, cikgu. Okey Okey. Luqman. Okey, tadi dah satu nasi lemak makanan yang seimbang. Sekarang ni cuba ambil satu yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya. Baik. Roti canai cikgu. Roti canai. Roti canai merupakan makanan tidak seimbang kerana tidak mempunyai sumber yang lengkap seperti vitamin dan juga protein. Okey, bagus Luqman. Ya. Alhamdulillah, bangga saya dapat Terima kasih, anak murid cikgu. macam Luqman. Okey Luqman, kita pergi ke seterusnya, kebaikan pemakanan seimbang. Okey, yang pertama Luqman, kita ada
pembesaran fizikal tubuh badan yang lebih Sempurna. Macam cikgu cakap tadi lah, BMI kita akan lebih cantik lagi lah. Okey, yang kedua, mengawal kadar obesiti. Kenapa Luqman? Sebab mungkin bila kita ambil makanan yang lebih dari sudut lemak cikgu, maka kita akan naik berat badan. Betul Luqman. Maka dengan itu kita mesti melakukan senaman supaya apa yang telah masuk dalam badan kita akan dicernakan dengan baik dan tubuh badan kita akan menjadi lebih sihat Luqman. Okey, yang ketiga Luqman, kenapa kita perlukan makanan seimbang? Untuk perkembangan mental seseorang tidak terganggu cikgu. Okey, perkembangan mental tidak terganggu. Maknanya semua makanan tu dah melengkapi. Betul. Okey, yang keempat, memberikan vitamin kepada tubuh badan. Yang ni cikgu tak perlu terang lah sebab Luqman pun mesti dah tahu dah. Kita dah belajar vitamin, karbohidrat, protein daripada awal tadi Luqman. Ya cikgu. Okey Luqman, seterusnya cikgu nak ajak Luqman bina ayat. Okey, isikan tempat kosong. Cikgu ada 3 perkataan. Baik. Luqman cuba buat nombor 1 dan nombor 2 Luqman. Okey, saya cuba isi. Ya. Buah oren mengandungi sumber vitamin C. Vitamin C, betul Luqman. Satu rahsia, vitamin C ni akan keluar daripada buah-buahan yang berwarna jingga. Okey. Okey Luqman. Okey, yang kedua Luqman. Emak memasak sayur untuk hidangan makan tengah hari. Okey Luqman, betul Luqman. Emak memasak sayur untuk hidangan makan tengah hari. Bagus mak dia ni. Sihat sebab, cikgu memberikan makanan sihat kepada anak-anak. Betul. Okey Luqman, ada satu lagi tugasan untuk Luqman. Kita akan buat bina ayat yang lebih susah sedikit. Okey. Cikgu akan bagi nampak sayur, hijau, vitamin. Boleh Luqman bina ayat berdasarkan perkataan-perkataan yang cikgu bagi tu? Boleh cikgu, saya cuba cikgu Okey Luqman, boleh. Makanan sayur yang berwarna hijau amat baik kepada kita kerana mempunyai sumber vitamin. Oh, bagus Luqman. Boleh letak satu lagi token? Boleh Luqman? cikgu? Satu cikgu Okey, satu. Yang keempat Luqman Baik. Hampir dah tu dengan ganjaran. Okey, tengok ayat contoh cikgu. Cikgu telah buat apa dia Luqman? Sayur-sayuran berwarna hijau memberikan sumber vitamin kepada badan kita. Sama je ayat kita Luqman. Okey, yang kedua Luqman. Farhan, makanan sihat, piramid makanan. Farhan mengambil makanan yang sihat mengikut piramid makanan. Okey, betul Luqman, betul tu. Farhan, kalau mengambil tu kita tukarkan sikit kepada mengamalkan. Lagi cantik lagi ayat itu. Cikgu akan bagi 10 markah lah. Wah, banyak tu. Markah penuh. Okey. Farhan mengamalkan makanan sihat berpandukan piramid makanan yang telah ditunjukkan oleh gurunya. Sepatutnya cikgu tulis Luqman tadi tu. Okey, yang ketiga Luqman. Okey. Makanan sihat, protein, vitamin, karbohidrat. Baik. Aras tinggi sikit ni. Saya fikir jap. Okey. Makanan sihat mempunyai sumber seperti protein, vitamin dan karbohidrat. Okey. Boleh Luqman murnikan lagi Luqman? Makanan sihat mengandungi protein seperti? Okey. Seperti ikan, daging, telur. Kemudian vitamin seperti sayur, buah-buahan. Dan juga karbohidrat seperti nasi dan roti. Okey, bagus Luqman. Makanan yang sihat mestilah mengandungi sumber protein seperti ikan, protein seperti ikan, vitamin seperti buah-buahan dan juga sumber karbohidrat seperti nasi ataupun roti. Samalah Luqman dengan cikgu punya. Wah, terima kasih cikgu. Okey, baik. Jadi Luqman, itu antara piramid makanan yang boleh kita amalkan supaya makanan kita seimbang dan kita pun sihat cikgu. Betul, baik. Luqman. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Rendah.
KPM. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi sudi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga cikgu kita, Cikgu Halim, dan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, untuk segmen yang seterusnya, kita akan buat latihan pengukuhan lah. Untuk kita ingat balik apa yang kita telah pelajari sepanjang hari ini dalam Bahasa Melayu Komunikasi Tingkatan 2 Menengah Rendah. Okey cikgu. Okey Luqman, kita teruskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Okey, yang pertama tadi mula-mula cikgu telah memberikan maksud ataupun definisi yang cikgu ambil sebenarnya daripada laman web PRPM ataupun daripada Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, tadi cikgu dah cerita maksud karbohidrat, maksud vitamin, dan juga maksud protein. Dan Luqman pun dah sedia maklumlah tadi karbohidrat apa dia, vitamin apa dia, dan juga protein apa dia. Okey Luqman, yang kedua kita tadi telah cerita mengenai piramid makanan yang ada di hadapan Luqman sekarang ni. Betul cikgu. Okey Luqman, boleh ulang balik tak Luqman daripada aras 1 hingga aras yang keempat? Okey, baik. Kalau kita lihat aras yang pertama, kita kena banyakkan makan dengan makanan seperti sayur-sayuran. Kalau kita lihat di hadapan saya ni dan di hadapan piramid, ada cili, betul cikgu kan? Betul Luqman. Ada petola, kalau tak silap saya. Betul Luqman. Ada lobak. Ada lobak. Dan juga kita kena banyak makan makanan seperti buah-buahan. Buah-buahan. Okey Luqman dengan kawan-kawan boleh terfikir tak? Kenapa sayur-sayuran dengan buah-buahan ni berwarna-warni? Kenapa cikgu ya? Kalau saya pun bila cikgu tanya saya baru terfikir, betul juga kan? Ada merah, ada oranye, ada kuning. Ya, betul Luqman. Kenapa cikgu ya? Kenapa? Okey, untuk pengetahuan murid-murid dan juga Luqman, okey, buah-buahan dan sayur-sayuran ni berwarna-warni kerana dia menghasilkan vitamin yang berbeza. Okey. Kemudian ia menarik minat kita sebagai manusia lumrah, kita akan minat dengan benda yang pelbagai warna. Betul Luqman? Setuju cikgu. Secara automatiknya kita akan memilih makanan yang berwarna-warni untuk kita makan. Setuju tak murid-murid kat rumah? Lagi-lagi mungkin adik-adik kita cikgu kan, ataupun kanak-kanak lebih tertarik kepada buah-buahan yang berwarna-warni. Betul Luqman. Jadi kita kena galakkan mereka makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan untuk mengelakkan makanan yang tidak sihat. Okey, kemudian aras 2 Luqman. Okey, kalau kita lihat aras 2 kawan-kawan, karbohidrat cikgu. Betul. Seperti kita lihat ada roti. Cikgu rasa Luqman boleh angkat dah kot, tunjuk dekat kawan-kawan terus. Baik, untuk lebih jelas saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan aras contoh yang kedua itu. Karbohidrat. Okey, baik. Okey Luqman, boleh tunjuk sikit dekat kawan-kawan. Laparlah pula cikgu. Bila sabar tengok Luqman. nasi. Lepas ni kita rehat. Okey cikgu. Contohnya seperti apa kawan-kawan? Nasi. Nasi ni pun sikit je cikgu ikut dia punya portion Suku separuh. Nanti kita kita ingat balik. Yang kedua ada roti juga sebagai sumber karbohidrat kita. Saya angkat sedikit supaya lebih jelas. Okey. Dan yang ini pun sama juga cikgu roti. Selain itu tadi kita ada keju. Bukan, maafkan saya. Kekacang Luqman. Kekacang betul. Boleh bagi contoh kacang Luqman? Seperti yang selalu kita makan sambil menonton bola di TV. Apa dia? Kacang tanah cikgu. Kacang tanah, betul Luqman. Yang elok tu bergoreng ke yang dibakar? Dibakar. Okey. Luqman, seterusnya aras ketiga Luqman. Aras ketiga kita ada protein cikgu. Ada protein. Cikgu tak dapatlah nak tunjukkan bahan maujud yang sebenar. Betul. Jadi cikgu curi anak cikgu punya mainan. Boleh tunjuk dekat kawan-kawan. Kita ada ikan. Comel je ikan ni. Okey. Kita ada kalau ikan. saya angkat begini. Okey. Yang kedua kita ada ketam. Sumber protein. Okey. Sebaik dia mati Dan kita juga ada keju. Ini saya yakin kebanyakan suka.
Ya, betul keju. Luqman. Letaklah makanan apa pun, letak keju je akan jadi sedap. Betul, setuju cikgu. Tapi kita kena kawal pengambilannya. Betul. Okey Luqman. Jangan Lagi apa Luqman yang lebih, boleh ada lagi? Yang seterusnya cikgu, kalau kita dah aras yang keempat, yang keempat, kita ada lemak cikgu, betul ke? Lemak, betul. Contohnya seperti okey. Ini minyak. Minyak masak. Betul. Dan antara lain ialah gula, garam, dan juga santan pun boleh juga dalam golongan aras yang keempat. Okey, bagus Luqman. Terima kasih, Luqman cikgu. ada nak tanya apa-apa mengenai piramid makanan kat cikgu? Baik. Kalau kita lihat cikgu kan, tadi kita disuruh banyakkan makan makanan seperti di aras pertama. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang kita memasak makanan di aras pertama dengan campuran aras 4. Contoh seperti minyak. Dia akan jadi seimbang juga ataupun tidak seimbang? Okey, jawapan you Luqman. Makanan tu tetap akan jadi seimbang. Kenapa Luqman? Sebab aras 1 dan juga aras yang keempat. Bila digabungkan, dia automatik akan jadi seimbang. Tetapi untuk memasak sayur-sayuran ataupun buah-buahan di rumah Luqman, kita tak boleh terlebih masak ya. Murid-murid di rumah tak boleh terlebih masak kerana ia akan menghilangkan sumber vitamin ataupun protein yang ada ataupun sumber karbohidrat yang ada, semuanya akan hilang. Jadi kita akan dapat sedap sahaja. Betul. Sedap sahaja. Seimbang hilang. Tak ada. Betul. Okey Luqman, faham dengan jawapan cikgu. tu? Okey Luqman, seterusnya kita tengok contoh makanan. Contoh makanan tadi Luqman dah terangkanlah dekat kawan-kawan tadi. Kita ada apa tadi Luqman? Ada lobak, petola, ada apple, petola, cili, nasi, gula, minyak, roti. Okey Luqman. Yang keempat, suku-suku separuh. Ingat lagi Luqman, macam mana dia punya petunjuk tadi Luqman? Okey, seingat saya yang separuh tu kalau ikut petunjuk cikgu ajar tadi, suku, separuh. Cedok. Okey, suku tadi segenggam. Betul. Suku yang kedua tapak tangan. Dan separuh yang ketiga kita kaut balik lebih banyak lebih bagus lah Luqman. Okey Luqman. Kemudian Luqman, apa yang kita dah belajar lagi tadi, kita bina ayat mudah. Betul. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak bagi sedikit pentafsiran untuk Luqman bina ayat mudah. Baik. Menggunakan kata hubung ataupun kata hubung daripada bahan-bahan yang ada di hadapan. Baik. Okey, saya cuba cikgu ya. Okey, boleh. Hari ini saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, bagus Luqman. Hari ini saya telah makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, di situ ada kata hubung iaitu perkataan dan. Memandangkan ni bahasa Melayu Luqman, bukannya pendidikan jasmani. Jadi cikgu memang kena selitkan macam mana kita nak bina ayat mudah menggunakan kata hubung. Okey Luqman, boleh nak bina ayat lagi satu? Boleh cikgu? Okey. Makanan yang tidak sihat seperti gula dan garam. Gula dan garam hendaklah dikurangkan. Bagus Luqman. Tambah lagi sikit belakang. Okey, seperti ke? Seperti gula dan garam. Ya. Seperti gula dan garam. Okey. Ulang balik Luqman. Makanan yang tidak sihat seperti gula dan garam hendaklah dikurangkan. Supaya badan kita sihat. Luqman. Okey, bagus Luqman. Terima kasih cikgu. Kena dengan tajuk kita hari ini Luqman. Makan sihat, badan sihat Luqman. Betul. Okey Luqman. Okey, oleh kerana Luqman telah berjaya menjawab semua pentafsiran, 5 pentafsiran yang cikgu telah bagi ni, cikgu hadiahkan Luqman satu lagi token. Ini macam dah nak sampai cikgu. Dah nak sampai. Cuba dulu tak saya tengok sampai ke tak. Kita lekatkan terlebih dahulu. Okey, lekatkan terlebih dahulu. Okey, sekarang alhamdulillah Luqman telah mendapat 5 token ekonomi pada hari ini. Maksudnya Luqman layak untuk mendapat hadiah daripada
cikgu lah. Tapi kalau dalam kelas yang panjang, cikgu akan buat dalam tempoh seminggu, kita kumpul sikit-sikit. Betul. Dan cikgu akan letakkan apakah hadiah yang boleh menariknya Luqman tebus. Okey Luqman, oleh kerana itu cikgu nak menghadiahkan Luqman. Okey, apa hadiah cikgu? Apa hadiahnya? Mendebarkan saya ni. rasa satu Malaysia memang suka ni. Okey Luqman. Wah, terima kasih cikgu. Boleh tunjuk dekat kawan-kawan Luqman. Okey, ini hadiah yang saya dapat. Okey, baik. Terima kasih cikgu banyak-banyak. Okey, sama-sama Luqman. Jadi cikgu, kita pun sudah berada di penghujungnya. Apakah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey Luqman, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid, kita mestilah mengamalkan pemakanan mengikut piramid makanan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020 seperti yang telah cikgu tunjukkan pada hari ini. Selain itu, kita kena ingat tajuk pelajaran kita hari ini. Betul. Makan sihat, badan sihat. Jadi dengan pengambilan makanan, secara automatik badan kita akan jadi sihat, otak kita akan cerdik, cerdas. Betul. Dan badan kita akan jadi cergas Luqman. Okey, baik cikgu. Dan di manakah murid-murid kita boleh mendapatkan bahan tambahan? Okey, murid-murid di rumah boleh mendapatkan bahan-bahan tambahan di Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Abdul Halim Muhammad Nasar dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Saiful Amri Sailan, dan kepada murid-murid yang menonton, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.